Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini untuk siaran 31 Oktober 2022. Wow, Fiza, sedar tak sedar kan Oktober pun dah habis dah hari ni. Esok dah November, lepas tu tahu Disember, lepas tu tahu tahun baru. Betul, dah selamat tinggal tragedi Oktober. Kita nak mulakan hari yang baru esok pada 1 November. Dan kita harapkan sepanjang minggu yang lalu ini, apa saja yang telah pun anda lalui, anda lalui dengan sebaik mungkin. Dan insyaAllah hari ini kita mulakan hari kita ini dengan semangat dan juga aura yang baru. Betul, Yana? Betul. Apatah lagi ada berita baik juga yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Mungkin rata-rata ramai yang dah tahu yang mana di Media Prima sendiri telah merangkuli 16 anugerah di Anugerah Seri Angkasa 2022. Dan daripada 72 kategori yang dipertandingkan, Media Prima merangkul lebih kurang 16 anugerah. Antaranya pengacara terbaik yang dimenangi oleh Ahmad Fitri Yahya, penyampai berita terbaik oleh Nurliza Mak Zain, anugerah khas juri melalui program Halakah dan juga macam-macam lagi sebenarnya anugerah yang turut dimenangi. Dan tim Wanita hari ini juga, walaupun kita tak mendapat tempat pertama, tetapi alhamdulillah kita juga tercalon untuk top 5 bagi kategori bicara wara. Wow, hebat. Tanya dia ucapkan. Membanggakan, betul. Dan harap-harap selepas ini lebih banyak lagi kejayaan yang bakal diraih. Amin, insyaAllah. Mana tak selepas ini Fiza Sabjahan pula? InsyaAllah, amin. Sama-sama kita doakan kejayaan semua. Dan Yana, kita nak kongsikan bukan saja tentang kemenangan yang telah pun dirangkul oleh rakan-rakan kita di Media Prima Berhad, tetapi ini juga kejayaan Seri Kandi Negara. Ni kami nak ucapkan tahniah kepada gandingan Perlitan dan M. Tina yang telah pun mencipta sejarah apabila muncul beregu wanita pertama negara yang menjuarai saingan terbuka Perancis di Paris semalam. Ini mengalahkan juara dunia 2 kali, iaitu Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara dari Jepun. Cukup membanggakan. Dan Datuk Lee Chong Wei sendiri pun ada membuat satu posting yang mengucapkan tahniah kepada kedua-dua orang wanita hebat yang telah pun mengharumkan nama negara di mata dunia. Wow, tahniah sekali lagi kita ucapkan. Hari ini banyak berita gembira yang kami kongsikan bersama dengan anda, dan kami harapkan juga hari ini ada banyak juga berita-berita gembira akan terus mewarnai kehidupan anda. Betul. Dan hari ini kan Yana, kita nak kongsikan tentang satu lagi topik. Tapi topik ini sebenarnya ada kat dia betulkan baju saya pula. Awak ni perfectionist Dia kena proportionate, kena elok-elok cantik. Nasib baik iron pun kemas bersih. Oh, bagus. Ini mungkin sikap perfectionist yang awak ataupun Yana, mungkin anda juga penonton, kadang-kadang kan bukan saja baju kena bergosok, kena line, kena tajam, kalau sentuh kena luka. Orang kata kena ada tulang. Tapi mungkin ada perkara-perkara lain. Contohnya kalau anda potong cili, kena ada ikut cara potongannya. Kalau potong kacang bendi pun ada caranya. Kalau potong kuku pun ada caranya juga. Dan ada macam-macam lagi sebenarnya. Ini yang kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang topik siapa yang perfectionist. Dan mungkin Yana kan, anda bolehlah hantar komen. Sebenarnya lelaki dengan perempuan ni siapa yang lebih perfectionist? Betul tu. Dan anda sendiri perfectionist yang bagaimana? Sebab kadang-kadang ada orang tu dia perfectionist dia yang macam kita katakan tadi, dan ada juga yang mungkin kita sendiri tak pernah dengar pun sebelum ini, tetapi dia adalah perfectionist tentang perkara itu. Ayo hantarkan ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga di akaun Instagram kami WHI TV3. Tapi sebelum tu kami nak sama-sama bawa anda semua untuk kita lihat apa agaknya perkongsian menarik di TikTok. Jom kita tengok. Sini tak boleh tengok. Banyak kali sekali. Kena susun-susun. Kena susun-susun ke? Ini nasi tak mau susun. Sudah. Kau bagi dua, kau bagi dua, kau bagi dua, kau bagi dua. Tidak naik juga tekan sama-sama si kau bagi dua, kau bagi dua. Tidak naik juga tekan kau kalau si kau bagi dua, kau bagi dua. C'è la luna mezza mare, mamma mia, mi maradare. Figli mia cutterare, mamma mia, pensaccia tu.
ogni pisciolo itega kita kena sempre bakalar dan mana deh. Assalamualaikum. So hari ni aku akan share macam mana aku kemas baju. So kalau tengok kat sini waffle, ni waffle, ni waffle, ni waffle. So banyak waffle. So jom kemas baju. First bungkakan semua baju, lepas tu asingkan mana korang nak remove atau donate, yang mana korang nak simpan. Ini adalah cara aku lipat baju t-shirt. So mungkin orang lain akan guna method lain, tapi ini adalah cara aku lah. So kalau tengok dekat sini kan, ni ada tebal, yang bawah ni pun tebal, yang bawah tu pun tebal. So kalau korang tengok, aku akan selang-selikan ketebalan tu supaya dia tak mudah jatuh. Tara, dah siap. So kalau organize dalam closet pula, aku akan letak depan belakang dia punya ketebalan tu supaya tak jatuh. Wanita hari ini, wanita hari ini. Dan tugas khas awak kena pastikan rumah ni sentiasa dalam keadaan yang bersih, ya. BERSIH, bersih. Tak nak ada satu habuk pun. Kemudian awak kena susun atur baju-baju adik saya tu. Ambil baju pergi dobi. Lepas tu gantung pula dalam bilik wardrobe. Kena susun atur, teratur dan cantik. Dah lambat. Apa ni? Pengurus rumah apa macam ni? Ni kata perfect lah, apalah. Susun tuala pun sengit macam mana? Ni aku tak suka ni. Kakak, pengurus rumah mana yang akak cari ni? Ha? Dah lah Kak, tak payahlah. Lepas ni dia tak payah kerja lagi. Itu dia tadi antara sedutan drama Beri Aku Sedikit Waktu. Yana tanya, kakak awak macam ni ke? Okey, tapi sebenarnya kita nak kongsikan topik ini bersama dengan anda tentang perfectionist ni kan. Sebab kadang-kadang orang ada kekeliruan lah. Ada orang ingat perfectionist itu sama dengan penyakit-penyakit yang tertentu. Tapi saya bukan. Sebenarnya anda mungkin dalam kategori cerewet ataupun perfectionist ini. Susun nak kena betul, colour kena ikut sama dan macam-macam lagi. Kalau awak? Kalau saya, macam saya cakap tadi, iron. Kalau baju ke tudung tak beriron, saya tidak akan keluar rumah. Tapi kalau orang yang lain pula yang tak beriron, kalau dekat rumah saya katalah Syahiran, dia nak keluar, dia tak iron lagi. Saya sanggup suruh dia pergi tukar dulu, biar saya iron dulu, baru kita keluar. Bukan itu saja Yana, tapi kadang-kadang ada bagaimana cara ibu bapa mendidik anak pun nak segalanya yang perfect, ataupun dalam kalangan pasangan sendiri. Ada yang tak kena dengan pasangannya ataupun mereka nak pilih pasangan yang perfect saja. Tapi soalannya salah ke jadi perfectionist? Jom kita kupas bersama dengan tetamu kita pada hari ini yang seorang bagaikan mentari yang menyinari. Wow. Era Fazira, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya kan Yana. Era kat sebelah saya malu-malu. Saya peminat Era Fazira. Saya gending lah ni. Dan kita juga bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi yang kita baru tahu sebenarnya berapa umur beliau. Ya, betul. Mungkin anda boleh meneka dan tinggalkan di ruangan komen di bawah. Gitu. Okey, baik Fiza. Saya rasa sebagai permulaannya, elok kalau kita mulakan perbincangan kita dengan bercakap tentang perfectionist itu sendiri. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perfectionist ni, Doktor? Okey, kalau kita tengok perfectionist ni maknanya orang yang mahukan sesuatu yang sempurna. Yang nampak semuanya tak ada kekurangan, tak ada kesilapan. Dan bagi saya, orang yang ada sikap perfectionist ni, dia ada kelebihan. Kelebihan dia ni bermakna apabila dia menghasilkan sesuatu perkara, maka dia pastikan sesuatu itu mencapai standard yang kualiti yang sangat tinggi. Ada KPI maknanya sangat tinggi. Kan sebab tu kalau kita tengok, sebab memang betul ada perkara-perkara dalam hidup kita ni tak boleh ada error, tak boleh ada kesilapan. Jadi orang macam ni sesuai untuk kerja-kerja yang memerlukan penelitian yang sebegitu. Admin lah contohnya. Penting accounting tu. Betul. Accounting kena teliti. Malah kalau kita tengok teknologi pun tak boleh ada ruang kesilapan. Kalau tidak boleh kapal jet roket naik ke bulan boleh jatuh kan sebab tidak sempurna. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa kesempurnaan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Mesti ada ruang kesilapan, mesti ada kekurangan, dan perfectionist ni akan jadi masalah
apabila dia tidak boleh langsung menerima kegagalan, kesilapan, kekurangan. Ini yang akan jadi masalah. Perfectionist tu tak salah, tetapi cara dia menjangkakan, terutama untuk diri dia, dia dera emosi dia sendiri atau dengan orang lain, dia membuatkan hubungan itu agak ada jurang kerana perkara seperti itu. Saya rasa mungkin dia akan jadi masalah juga kalau kita perfectionist tak kacau orang tu tak apa. Tapi kalau kita minta ataupun harap orang lain pun menjadi seperti mana yang kita letak QC itu tadi. Kalau tak capai begitu, KPI itu tinggi sangat. Itu asy'alah. Dan saya tertarik dengan apa yang doktor katakan. Kita tak salah jadi perfectionist, tapi kita kena harus menerima kekurangan ataupun apa sahaja yang boleh berlaku dalam kehidupan kita ini. Betul. Nak berbalik soalan itu, nak tanya kepada Era sendirilah. Sebagai seorang individu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang majikan, adakah Era meletakkan diri Era ini sebagai yang super perfectionist ke ataupun yang tengah-tengah je sebenarnya? Okey, kalau nak kata super tu saya rasa saya tidak. Kerana saya dibesarkan oleh seorang ibu yang OCD kronik. Jadi saya tahu agak sukarnya orang-orang di sekeliling tu bila kita seorang yang perfectionist OCD. So pendekatan saya memang nak kesempurnaan dalam tugas. Tetapi saya mahukan hasil. Okey, macam mana you buat dia? Kalau OCD ni, you buat macam ni, cara macam ni. Semua cara nak kena sempurna ikut cara dia. Tetapi kalau perfectionist ni, I want to see result, and result tu seperti yang saya harapkan. So itu. Tapi sebenarnya macam yang doktor katakan tadilah, sebenarnya kalau kita terlalu sangat ke arah itu, dia akan menekan diri kita sendiri. Kerana apa? Bila orang tak sampai piawai kita, kita akan rasa tertekan. Kita pun kita tak sampai apa yang kita buat, kita kenapa tak boleh nak menerima kesalahan, kesilapan tu. Itu menjadi masalah, boleh buat diri kita stres. Jadi saya belajar kat situ, saya ada ramai kawan yang perfectionist, tetapi hidup mereka stres. Dia tak boleh keluar. Kenapa tak boleh keluar? Sebab aku tak buat ni lagi. Dia tak relax. Jadi saya belajar kat situ, saya tak naklah hidup saya macam ni. Minta maaf lah, macam mak saya pun dia akan stres kalau dia tak menyapu hari ni. Dia tak boleh keluar. Tak boleh, kenapa? Kena petang sebab siang nak kena dam dia dah aturkan. Ada jadual dia. Dia dah ada jadual dia. Jadi dia tak loosen up, dia tak relax. So saya belajar, saya rasa saya kata saya tak nak. So saya perfectionist tapi medium. Tapi kan kadang-kadang boleh faham juga kalau kita tinggal dengan seseorang yang terlalu perfectionist tu kan, pasu tu kalau sengit sikit pun dia suruh kita ubah. Betul. Kalau almari tu sengit sikit pun dia kena ubah. Dan kita boleh tahu kita boleh tahu siapa yang alihkan barang kita. Ni siapa pegang. Sebab kita tahu. Dan saya dah ke arah itu dulu tahu. Saya kalau botol shampoo dah nak ke depan. Siapa saya rasa ni penyakit. Kejap, botol shampoo tu dia punya depan facing tu kena menghadap depan. Betul. Saya juga tu. Kalau itu penyakit. Bawa bertenang kedua-duanya. Itu baru barang. Itu baru barang. Tapi kita nak bercakap tentang jiwa. Kita ni manusia kan. Kita tak lari daripada kesilapan, kekilafan kita. Kadang-kadang kalau kita terlalu nak inginkan kesempurnaan, macam yang Uyana katakan tadi, macam yang Era katakan tadi, dia mungkin memberi kesan kepada orang di sekeliling kita tanpa kita sedar. Sama ada Wak Imah kita ni seorang majikan ke, semua nak perfect, ataupun kita ini seorang isteri, pasangan, ataupun kita yang mencari pasangan. Sebabkan kita nak cari yang terlalu sempurna ni sampai ke sudahnya. Tak jumpa jodoh. Ini cakap pasal diri sendiri ke masing-masing ini? Baik. Kita macam inilah. Baik, kalau kita pertama, perfectionist tu biar dengan kita. Kita jangan berikan tekanan kepada orang untuk menjadi kita. Sebab kita dengan orang lain tak sama. Kan? Jadi kalau kita nak menjadi seorang yang menjaga kesempurnaan, macam Era kata tadi, botol nak susun cantik-cantik. Kalau itu memberikan kita satu terapi diri, ketenangan, keseronokan, buat ajalah. Sebab kita tak kacau orang pun. Kan? Buat aja susun cantik-cantik. Kalau orang alih, kita susun balik. Asalkan janganlah marah orang yang alih itu tadi. Marah masalah aja. Kenapa sentuh? Sebab dia pun nak guna contoh macam ubat gigi kan. Ubat gigi saya paling marah bila orang main tekan depan belakang tak kisah. Itu saya pun tak boleh. Saya marah. Kena dari bawah. Mesti dari bawah kan. Tapi saya tahu sifat-sifat perfectionist masing-masing. Tapi saya tahu itu saya. Saya tak boleh paksa orang, anak-anak jadi saya. Jadi saya akan setiap kali sebelum saya picit ubat gigi, saya akan betulkan elok balik, baru saya keluarkan ubat gigi tu. Lipat dulu. Sebab kita tahu itu standard
standard kita, bukannya standard orang. Jadi orang tak akan terganggu dengan cara kita. Tapi kalau kita mula marah orang, siapa picit macam ni, siapa buat macam ni, maka dia akan memberikan kesan kepada perhubungan. Jadi oleh sebab itu kita kena faham bahawa perfectionism untuk kita boleh, tapi untuk semua orang tak bolehlah kita anggap mereka mampu ikut standard kita. Baik, dari segi memilih pasangan, ini yang berat. Sebab apa? Bila kita terlalu nak mencari yang sempurna, tak ada. Sebab tu saya selalu pesan pada ramai orang nak cari jodoh, saya kata apa? Kita senaraikan. Senaraikan. Okey, satu kan. Biasanya orang perempuan dia akan kata, okey, nak seorang lelaki yang boleh menjadi imam bagi aku. Itu yang nombor satu. Yang boleh jadi ayah kepada anak aku. Yang boleh jaga hati mak ayah, yang boleh banyak, yang financially kedudukan kewangan kukuh dan sebagainya. Baik, bila kita ada 10 dalam senarai, misalnya 10 utama, mungkin kita ada 30, tapi 10 ini penting sangat. 30. Banyak checklist ya. Checklist. Tapi kalau kita dah boleh dapat 6 atau 7, kita buat istikharah, hati dah berat, ambil je dah. Ambil je kan. Kita kata okey, inilah jodoh aku. Kan. Jadi sebab tu tak salah untuk kita buat checklist, kita nak jadi orang yang nak dapat kesempurnaan. Semua orang nak macam tu. Tetapi jangan keterlaluan. Sebab dalam Islam ni Nabi kata buat apa pun biarlah bersederhana. Kalau kita nak lebih-lebih sangat, akhirnya kita dera emosi kita rasa tertekan dan kita menjadikan orang sekeliling kita pun tak senang dengan kita. Okey, baik Doktor, ini yang saya tertarik nak tanya. Sebelum saya tanya kepada Kak Ira, saya nak tanya dulu kepada Doktor. Adakah orang yang perfectionist juga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya? Macam contoh tadi Kak Ira cerita, ibunya adalah seorang yang sangat-sangat perfectionist. Jadi mempengaruhi dirinya sedikit sebanyak. Adakah ini scientifically proven yang kalau kita hidup ataupun tinggal bersama dengan seseorang yang perfectionist juga, kita pun akan terikut-ikut jadi perfectionist? Itu juga? biasa. Anak-anak dia akan 40% daripada tingkah laku perangai dia memang ikut mak ayah dia. 60% dia ambil dari lain-lain. Tapi 40% dia mesti tengok mak ayah dia. Jadi kalau kita kata mak ayah kita atau ayah kita atau ibu kita dia seorang yang perfectionist, sifat dia atau sikap dia tu mesti kita akan ambil juga. Cuma tak banyak, sikit mesti ambil, mesti ada. Dan adakah itu salah? Tak salah. Sebab apa? Kita kena tengok bahawa kita ambil daripada keluarga kita, orang terdekat, perkara-perkara yang baik untuk menjadikan kita lebih baik. Dan kita tengok pula apa yang keterlaluan yang kita kena jadikan sempadan, kita kata yang itu aku tak boleh ikut. Kan? Jadi kita letak tepi mana yang kita tak boleh ikut, mana yang kita boleh ikut, kita boleh pakailah. Kan? Sebab apa? Sebab bila kita pula menjadi ibu, menjadi ayah, maka kita nak didik anak kita bagaimana? Kita tak nak didik menjadi anak kita lebih teruk daripada kita. Kita nak lebih baik. Jadi oleh sebab itu bila kita banyak kutip ilmu-ilmu skill-skill keibubapaan, cara-cara yang betul, maka anak kita akan jadi lebih baik lagi daripada kita. InsyaAllah. Okey, tapi sebelum kita nak pergi kepada komen dan juga soalan-soalan seterusnya, Ira, kita kena jawab pun Doktor katakan tadi tentang checklist jodoh tu. Kita kena jawab. Kita kena jawab ya. Tak, bukan kita memilih. Kita bukan memilih. Dan kita tak ada list sampai 30. Tak ada berapa? Tapi ada berapa? Mungkin kita jawab. Saya ada satu je list saya. List saya paling senang. Jangan sakitkan hatiku. Retweet 10 kali. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang memilih pasangan ataupun sebagai seorang ibu sendiri, kadang-kadang orang di sekeliling akan meletakkan itulah dia garis panduannya. Dia kata ini tak kahwin-kahwin lagi ni, ini tak boleh jodohan lagi, kena memilih, kena perfectionist. Mungkin kita kena balas. Adakah anda seorang yang pemilih? Pilih kena pilih, betul tak? Kita bukan macam nak beli sayur pun kita pilih. Ni dia berapa hari bulan dia keluar ayam ni kan, betul tak macam tu? Tanya saya. Jadi macam mana kalau macam Ira sendiri kan? Adakah memang disebabkan oleh perfectionist ataupun sebenarnya memang go with the flow? Okey. Saya rasa saya belajar daripada pengalaman saya. Saya suka belajar pada orang sekeliling saya. Betul, untuk mengharapkan kesempurnaan pada mana-mana individu itu adalah sesuatu yang mustahil. Betul. Jadi saya sendiri mendekati diri saya memahami diri saya bahawasanya let's reduce semua expectation. Jangan menyulitkan keadaan. Kerana kita nak bersama dengan manusia. Manusia itu pun akan
kita panggil rensa apa? Kita akan rensa dengan seseorang yang nak ada list banyak sebab kita pun tak nak dengan orang yang ada banyak list. So terimalah diri kita seadanya, tetapi tidaklah, of course kita memerlukan seseorang untuk tegur kita kalau salah kita. Begitu juga dengan pasangan kita. Jadi saya dah pendekkan list saya. Macam saya kata, saya dah pendekkan list saya. Kalau dulu nak sempurna tu macam okey, ini dia ni kenalah pembersih, dia kena mandi, dia kena itu remeh-temeh. Tetapi mandi perlu kot. Dia perlu wangi kerana ketinggian semua mesti ada kan. Tapi sekarang bila dah di umur yang meningkat, dah matang macam ni, kita nak mencarikan keserasian dan less drama, less stress. Itu saja. So saya rasa dia punya syarat dia cuma tinggal satu je, jangan sakitkan hatiku. Tapi saya suka key point itu keserasian. Betul. Tapi sekejap, maksudnya kita perfectionist, tetapi kita tak harapkan orang tu perfect, tetapi janganlah terlalu, macam kita cakap, jangan melampau lah sangat. Betul. Dan sebelum kita sembang lebih panjang lagi, ada satu komen di Facebook rakan kita ni memang saya kena baca, tak boleh kalau tak baca. Jangan bagi saya baca. Dari Hafizani, dia kata, saya nampak kerusi Fiza Sabjahan tak cukup 1-2 paku ke armrest kanan. Ini membuatkan saya tak fokus tentang topik yang dibincangkan. Itu perfectionist. Dia boleh perasan kamera. Dia boleh perasan. Dia boleh perasan Betul lah tu. Tapi inilah doktor yang kita katakan, tak salah sebenarnya untuk menjadi perfectionist. Tetapi sekiranya ianya sudah menjadi sesuatu yang orang kata mengganggu gugat kita punya itu yang saya takut. Fokus kita, pekerjaan kita, emosi kita, cara kita handle orang-orang di sekeliling kita, benda ni akan orang kata memberi kesan kepada diri kita. Sebab tu macam contoh tak salah kita menjadi orang yang nampak sesuatu. Orang perfectionist ni mata dia tajam. Okey, jadi dia nampak sesuatu yang orang tak nampak. Jadi dia bagus kalau dalam sebuah tim pasukan bekerja, kena ada orang macam tu. Kena ada macam sebab dialah adalah orang yang akan mengkritik. Dia akan mengkritik dan memastikan sesuatu itu jadi lebih sempurna, lebih baik. Tetapi kalau macam tadi kes tadi, dia nampak benda tu sampai tak boleh ikuti program, itu masalah. Kan sepatutnya dia nampak maknanya nanti aku nak beritahu kepada producer tolong fit benda tu supaya minggu depan dah tak nampak dah benda tu, contoh dekat sini pun adalah satu paku tak jadi selepas itu dia boleh fokus kepada topik. Jadi benda tu bukan satu masalah, bukan satu penyakit. Kalau dah sepanjang 1 jam mata duk tengok situ dah tak dengar benda lain, itu penyakit. Sampai hati awak awak tak tengok saya. Tengok paku pula. Apa beza kerusi dengan saya? Tapi sebenarnya bila dah kronik, agak teruk jugalah perfectionist tu, kita memang terganggu. Macam ni, contohnya air tumpah. Boleh tak kita diam? Kita akan sampai tangan kita satu, kita sedar, kita akan lap. Itu sebenarnya mengganggu. Bila tidak lap, dia akan jadi macam itulah topik apa yang kita bincang pun di 50-50 dah. Betul. Tak boleh tak fokus lah. Kalau pasal air basah tu kan, saya kalau pergi minum ataupun minum kat luar kat kedai, kalau dia tak bagi coaster, saya mesti kena lapik gelas tu dengan tisu. Betul. Saya tak suka. Kita samalah. Itu okey lagi saya rasa. Tapi kakak saya pula, kalau orang kita datang duduk ke kedai makan, orang tu dah lap dah meja. Dia akan keluarkan tisu dan sanitizer dan dia akan lap sekali lagi. Tapi tu baguslah dalam keadaan sekarang. Satu lagi ni, hanger. Jangan campur-campur hanger tu. Campur colour dengan campur rupa bentuk dia kena sama. Saya macam tu juga ke? Saya lebih kurang macam tu juga. Anda berdua bolehlah tinggal sekali. Okey, kita nak dengarkan komen daripada Era sendiri dan juga daripada doktor. Kita nak dengarkan juga apa agaknya pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, Yana. Jom kita tengok. Saya ada kakak saya. Dulu sebelum kakak kahwin, saya roommate dengan dia. So, everything kena perfect lah. Kalau dia susun buku tu, dia akan susun betul-betul rapi punya. Dia takkan, kalau salah sikit pun dia akan bebe-bebe lah. Saya sendiri observe, saya seorang yang perfectionist. Okay, macam sometimes ada masa kalau saya beli barang, saya make sure macam dia align dengan warna-warna tertentu. Contoh, susunan pun kalau daripada barang, saya suka daripada saiz yang tertentu dalam satu tempat and then saiz yang seterusnya dalam satu tempat. Saya bukan seorang perfectionist, saya seorang yang spontaneous. Tapi saya ada seorang rakan kerja yang perfectionist dan dia merupakan lelaki. Okey, dia sangat perfect dari segi kerja dan juga kebersihan. Saya rasa orang perfectionist ni lagi dia memudahkan
Sebabnya satu, dia teliti. Contohlah kalau you bagi assignment, dia akan check every detail, make sure every subject or topik align dengan guidelines. Benda ni boleh jadi menyenangkan dan menyusahkan. Sebab menyusahkan ni sebab kita kena buat benda tu berulang kali supaya dia berpuas hati, dan menyenangkan di kemudian hari sebab kita pun sama-sama jadi perfect dan menyebabkan kerja tersebut sempurna dan majikan pun suka. Benda tu kalau benda kecil-kecil macam annoying je macam tu lah. Tapi bagi saya tak adalah macam susahkan hidup ke sampai nak kena ni ke, tak adalah. Sebab benda tu pun actually boleh jadikan someone bersih ke, pengemas ke, something lah. Daripada dapat yang roommate yang bermotor macam sedekir letak barang sana sini, macam susah juga. Macam-macam pendapat awak. Tak apalah, kita terima semua pendapat tu sebab setiap orang ada pendapat yang berbeza-beza kan. Tapi kalau cakap tentang perfectionist ni, bukan saja dari segi perasaan, dari segi barangan. Kadang-kadang masak pun satu hal juga. Ini mungkin menjadi masalah besar kalau yang mana sesekali balik kampung jumpa mak mertua kan, tiba-tiba mak mertua tengok dia potong, kau kenapa potong macam itu kan, potong cili macam ni, potong kacang bendi macam ni, kacang panjang macam ni. Dia macam tu tak? Saya, itu saya kata tadi, saya medium. Medium. Saya ada cara tetapi tak adalah sampai makan sebab bagi saya, akhirnya makan juga lembut juga. Ke mulut juga. Tetapi yes, kita nakkan cantik. Bila ada sebab kenapa dia kena condong. Ada sebab. Sebab yang ini nanti bila dia masak, dia layu, dia tak terlalu macam-macam. Presentation wise lah. Presentation pun main peranan. Tetapi saya rasa sebab saya kenal dengan individu yang nak kena perfect, potong kena macam ni. Jadi saya macam, saya ni suka belajar. Tak naklah macam ni. Sebab dia merensekkan orang keliling. Kata kunci kedua, rengsek. Tapi kan doktor, macam mana sekiranya, daripada siaran hari ni kan, kita baru tersedar lah sebenarnya kita ni ada dalam perkara-perkara tertentu, kita ni perfectionist. Macam mana kita nak draw the line supaya kita tak terlajak jadi perfectionist yang akhirnya akan, orang kata, menyusahkan dan merensekkan semua orang. Pertama, kita kena bezakan antara perfectionist dengan orang yang kerja tersusun, teratur ataupun orang yang ada sistem. Ada orang dia kerja, dia ada sistem kan. Jadi sistem ni sebenarnya bukan untuk menyusahkan orang, jadi mudah. Contoh dia kan, dia tahu contoh kalau dapur, pisau potong daging kat mana, pisau yang potong sayur kat mana, semua. Jadi bila orang cari pun dia tahu kat mana kan. Pakaian dia tahu di mana tempatnya. Jadi mereka ini orang yang tersusun, teratur sebab mudah bagi dia nanti untuk selesaikan masalah-masalah yang kualiti yang bagus. Betul. Jadi benda tu tak jadi masalah. Benda tu sangat tak jadi masalah. Malah kalau kita tengok orang yang perfectionist juga, macam saya kata tadi, dia sangat menjaga kualiti. Jadi mereka ini kalau dalam peperiksaan, kalau pelajar, dia nak bukan A, dia nak A+. Kalau katakan dia buat jadi pengacara, dia jadi pelakon, dia nak benda tu terbaik. Sebab tu orang ni boleh jadi pelakon terbaik. Sebab tu dia boleh jadi pengacara terbaik. Sebab apa? Dia selalunya dia akan pergi lebih daripada orang. Jadi orang yang perfectionist, dia nak kalau boleh semuanya sempurna. Jadi dia cuba letakkan satu standard yang tinggi dalam hidup dia. Jadi standard tu bila kurang, dia rasa tak senang. Ini bukan aku ni macam ni. Jadi aku mesti standard aku macam ni. Jadi hidup kita perlu tetapkan satu standard juga. Asalkan ia tak mengganggu fungsi hidup, dia tak mengganggu orang lain dan kita tak paksa orang untuk jadi seperti kita. Tetapi kalau kita dalam satu tim, kalau kita dah set satu standard, tim set satu standard, semua orang kena betul-betul capai standard itu. Itu KPI lah kan, betul. doktor. Tapi kita bercakap tentang aspek ini tadi. Kita faham kita kena letak standard apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tak kiralah awak imak apa saja keadaannya. Tetapi dalam konteks anak-anak ini pula, kadang-kadang kita meletakkan satu piawaian yang tinggi. Kena sempurna. Anak nombor 1 kena sama dengan nombor 2. Nombor 2 kena sama dengan nombor 1. Nombor 3 pun sama dengan nombor 1. Tapi kita kena faham bahawa manusia ini mempunyai kelebihan. Berbeza. Jadi macam mana kita dalam kesempurnaan kita tu, kita kena terima juga bahawa kekurangan-kekurangan yang ada pada insan lain. Sebab itu, kita kena kenal anak kita. Kita kena kenal. Bila kita letakkan satu standard yang tinggi, mengikut kemampuan dia. Mengikut keupayaan dia. Kalau anak kita bagus dalam akademik, maka kita letak standard yang tinggi dalam akademik. Tetapi mungkin anak kedua kita, dia bagus dalam bidang apa? Muzik misalnya. Maka standard dia dalam muzik. Jangan kita letak dia untuk akademik. Jadi oleh sebab itu, kita letak standard. Tapi standard itu mesti seiring dengan kemampuan, bakat, kebolehan
anak-anak itu sendiri. Baru dia boleh capai. Jadi barulah dicapai anak yang terbaik dalam muzik, anak terbaik dalam akademik, anak terbaik dalam agama, hafiz Quran misalnya. Baru dia boleh lengkap, saling lengkap melengkapi. Betul. Tapi anak Kak Ira sekarang ni ada tak mengikuti ciri-ciri Kak Ira yang macam perlu perfect dalam beberapa perkara? Dia ada bab-bab bahagian-bahagian dia. Contohnya? Contohnya pen dia kena macam ni. Itu adalah. Okey, tetapi saya seorang yang disiplin. Yes, saya punya pendekatan kepada semua orang dalam satu rumah ialah macam ni. You bayangkan elektrik tak ada dalam rumah. Kalau you sejenis yang disiplin, kita walaupun gelap kita tahu kunci kat sini, kat sini. Tapi kalau you tak tahu kat mana menggagau-gagau cari, bermakna you tak disiplin. So I buat pendekatan macam itu pada anak. So barang yang patut tempat A, letak tempat A. Baju, ada baju keluar rumah, ada baju duduk rumah. Janganlah baju keluar rumah. So basic. Tetapi saya tahu pendekatan anak bukannya mudah. Bila kita terlalu tekankan tentang disiplin, dia rimas. Okey. Jadi saya cuba memahamkan dia kenapa saya cakap macam tu. Jadi anak saya adalah, tapi medium lah. Ada benda yang dia display, ada juga benda yang tak display. Tapi good point lah. Okey, point taken. Untuk terapkan dekat Urhan nanti. Bayangkan rumah tu tak ada api. Barang tu mesti kena ada dekat Exactly. Mama jangan stress dulu. Urhan baru 2 bulan. Baru dah masuk 2 bulan. Okey, di penghujung perbincangan kita, Ila, mungkin Ira sendiri boleh nak kongsikan kepada penonton daripada topik kita pada hari ini, salahkah menjadi perfectionist? Apa agaknya jawapan daripada Ira sendiri? Semestinya ianya tidak salah dan satu orang kata kebaikan kepada diri sendiri, kepada institusi kekeluargaan kita, kerana kita perlu ada orang yang begini. Cuma jangan keterlaluan, jangan membuatkan orang lain rasa rimas dengan kita, kerana apapun ukhuwah tu yang penting. Jangan sampai orang takut nak dekat dengan kita. Saya sedar diri saya, macam staff saya, bekerja-pekerja saya memang dia takut toilet tak boleh digunakan. Saya pen. Jadi yang itu saya nak diorang faham kenapa saya disiplinkan diri. Hopefully, alhamdulillah ada setengah tu mereka praktikkan pula di rumah mereka. Jadi it's give and take. Saya rasa kita jangan terlalu rigid dengan cara kita. Okey, dan mungkin sedikit seringkasnya daripada doktor. Saya nampak orang yang perfectionist bagus dia. Kebanyakan orang yang perfectionist saya jumpa, hidup dia mesti dia merancang. Dia tak pernah dia buat sesuatu tanpa perancangan. Orang perfectionist mesti merancang. Nak buat apa pun dia dah ada perancangan. Nak keluar pun dia dah ada perancangan. Nak ambil jalan mana pun dah ada dalam perancangan dia. Dan yang kedua, mereka ni orang yang gigih. Maknanya selagi tak sampai kepada standard dia nak, dia akan buat lagi, usaha lagi. Dia akan tingkat lagi skill dia. Jadi itu sebenarnya banyak kebaikan. Cuma macam Era kata tadi, jangan sampai keterlaluan menyusahkan hidup orang sampai kepada orang tak suka berkawan dengan kita. Kita masuk pintu depan, orang dah lari pintu belakang. Takutlah kalau jadi macam tu. Baiklah, kita apa perkongsian daripada doktor dan juga Era tadi menjadi satu rumusan lengkap yang melengkapkan perbincangan kita hari ini, dan kita harapkan bagi anda yang tercari-cari tentang definisi perfectionist ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda semua. Betul tu. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Terima kasih. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan sekarang ni di sebelah Yana yang dah lama saya tak jumpa secara berdepan. Kita bersama dengan Dato' Azra Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Apa khabar, Dato'? Baik, saya Yana. Sihat, Alhamdulillah. Dato' dah habis pantang, Alhamdulillah Sudah. sihat. Dato', silakan apa yang nak dikongsikan dengan penonton Wanita Hari Ini? Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Yana, tahu tak dekat Malaysia ni 1.7 juta rakyat Malaysia sebenarnya terdedah kepada penyakit yang berangkai-rangkai ya. Yang mana kita ketahui penyakit tersebut sangatlah berbahaya ya, dan tak kurang juga ya, ramai antara kita sebenarnya yang selalu tanya tentang kesihatan orang lain, awak sihat tak, tetapi ya tidak menitik beratkan soal kesihatan sendiri. Dan juga kalau kita tengok ya, ramai antara kita juga ya, bila dah berusia barulah nak jaga kesihatan, nak cari makanan tambahan dan sebagainya, yang mana saya kira ya pada ketika ini agak terlewat. Dan sebenarnya Yana, tak kurang juga ramai yang saya jumpa ya, kadang-kadang bila dah berusia, makcik dah berusia ya, masa muda dulu tak jaga kesihatan, tak amalkan gaya hidup sihat, tak makan makanan seimbang ya, baru rasa ralat ya. Yang mana saya kira semua orang kat luar sana Yana, saya nak pengguna-pengguna saya, bukan saja pengguna saya kekal sihat, tetapi semua orang yang tengok Wanita Hari Ini sentiasa cergas, bertenaga, sihat ya. Yang mana pada saya kita kena jaga kesihatan ya. Sebab apa daripada awal sekarang ni, sebab apa? Supaya pergerakan kita bila kita berusia tak terbatas. Sebab bila kita dah berusia kadang-kadang ya, macam-macam aktiviti kita tak boleh buat. Saya kira ya, perkara ini amat-amat membimbangkan dan kita rasa ralat sangat. Sebab apa?
kesihatan kita dah tak baik seperti zaman kita muda dulu. Dan Yana, kalau tengok Viasia Platinum Drink Viasia ni dah lama dekat pasaran, lebih 10 tahun alhamdulillah Kita mempunyai ribuan pengguna Saya kira pengguna-pengguna ataupun penonton-penonton wanita hari ni rata-ratanya adalah pengguna setia produk Viasia, dan mana Platinum Drink Viasia ni Yana adalah minuman tambahan untuk membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Yang mana Platinum Drink Viasia ni sangat tinggi dengan ramuan-ramuan terbaik, tinggi antioksidan seperti buah mulberry yang mana kita ketahui khasiat buah mulberry ni sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan yang mana masyarakat Mapuche di Amerika Selatan mereka percaya khasiatnya sangat-sangat luar biasa dan mempunyai nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi. Sebab tu kalau anda yang mungkin ada masalah kesihatan yang mana tercari-cari masalah yang ada kesihatan, tercari solusi untuk keluar dari masalah kesihatan, anda boleh dapatkan Platinum Drink ni. Saya kira salah satu ikhtiar anda yang mana dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Dan dalam masa sama juga jangan lupa amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang Kalau boleh kita juga kena jaga janganlah kita makan makanan berlemak, makanan yang manis yang mana dalam Platinum Drink juga ada acai berry Boleh kita tahu hasil acai berry ini dapat membantu menetralkan paras gula yang berlebihan dalam tubuh badan. Dan juga Yana, satu lagi manfaatnya ada shark cartilage yang mana shark cartilage dapat membantu mengurangkan geseran pada lutut. Dan saya percaya ramai yang dah berusia kadang-kadang susah nak solat dengan berdiri, kadang-kadang terpaksa duduk ataupun bila dah naik tangga rasa lenguh lutut dan sebagainya. Jadi pemakanan yang sihat sangat-sangat penting yang mana anda boleh dapatkan Platinum Drink ni sebagai makanan tambahan untuk meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesejahteraan anda. Yang mana saya kira Yana, semua orang nak kualiti hidup yang lebih baik. Jadi jangan lupa dapatkan Platinum Drink Viasia ni, harga hanya RM99 saja. Dan cara pengambilan sangat mudah, 15 hingga 30 ml setiap kali pengambilan. Itu mengenai Platinum Drink. Dan seterusnya, untuk anda yang ada anak-anak kecil yang mungkin tercari-cari makanan tambahan, juga boleh dapatkan Vitamix. Ini adalah tablet kunyahan yang mana Vitamix ni diperkaya dengan ramuan saka inci oil yang mana kita ketahui khasiat saka inci oil ni mempunyai nilai perubatan yang sangat luar biasa juga yang mana pengambilannya bersamaan dengan 17 kali ganda lebih baik daripada minyak ikan, dan juga mempunyai hampir 50% daripada omega 3, 6 dan juga 9. Yang mana Vitamix juga mempunyai rumusan multivitamin yang mana sangat-sangat bagus untuk kecergasan, kesihatan tubuh badan. Saya kira dalam keadaan sekarang ni walaupun kita dah habis COVID, dah berada di kata orang tu tahap endemik, kita perlu jaga kesihatan juga terutama anak-anak kecil sebab apa kadang-kadang penyakit yang berbahaya ni banyak sangat datangnya. Yang mana dapat membantu menguatkan imunisasi tubuh badan anda. Yang mana Vitamix ni kalau untuk anak kecil boleh amalkan 1 tablet sehari masa sekolah. Kalau anda yang dewasa yang kata orang tak nak minum, tak nak minum Platinum Drink ni, nak cara lebih mudah, boleh dapatkan juga Vitamix ni harga RM45 tablet kunyahan ni sangat-sangat sedap. Ada multivitamin, saka inci oil dan juga cendawan mushroom yang mana mushroom ni sangat-sangat bagus sebab apa tiger milk mushroom cendawan susu harimau yang mana sangat-sangat bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan. Dan yang terakhir juga saya bawa hari ni iaitu jus khasiat lega yang mana kita ketahui ramai antara kita ada masalah kesihatan, kadang-kadang kolesterol berlebih dalam tubuh badan tercari-cari makanan tambahan, kadang-kadang kita terpaksa buat betul-betul lama seperti mengamalkan bawang putih halia Jadi cara yang paling mudah anda boleh dapatkan jus khasiat lega sebab apa dalam ni ada 5 ramuan herba terbaik yang mana dalam ni ada lemon, halia, bawang putih cuka apple dan juga madu. Kita ketahui khasiat bawang putih dan juga halia ni dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan dan juga menetralkan paras kolesterol yang berlebihan dalam tubuh badan. Jadi Yana, saya kira kalau saya akan minum jus khasiat lega ni waktu malam sebelum tidur sebab apa? Waktu tidur malam saya lebih lena, kemudiannya saya kerap buang angin, dan harga jus khasiat lega ni hanyalah RM55 sahaja Yana. Dan yang terakhir juga khusus untuk lelaki, saya bawakan Young Man. Saya percaya lelaki juga seperti wanita, kalau wanita nak juga cantik untuk dalaman, lelaki juga nak sihat yang mana yang inginkan tenaga dalaman seperti anak terona baru berkahwin, pengantin baru, Young Man adalah makanan tambahan sebab apa ada dalam ni ada tongkat ali Yana. Sangat-sangat bagus. Kurma untuk lelaki juga sangat-sangat baik dapat membantu mengembalikan tenaga dalaman, kecergasan yang mana kata orang tu yang dah berusia kadang-kadang nak tenaga seperti bujang, lelaki muda yang baru berkahwin, pengantin baru, dapatkan Young Man harganya RM38 saja, sangat-sangat mampu milik untuk lelaki tenaga dalaman. Jadi untuk anda yang nak informasi lebih lanjut dia boleh hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik 1-800-88-3990. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan Viasia baru beli sebab apa Viasia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk berkualiti pada harga yang mampu milik Yana. Untuk kesihatan yang baik jangan lupa dapatkan Platinum Drink Viasia ni harga RM99 ataupun boleh dapatkan Vitamix RM45, jus khasiat lega RM55 untuk kata orang tu angin dalam badan, pelausan lebih baik dan juga Young Man untuk lelaki harganya RM38 sahaja Yana. Terima kasih dan jumpa lagi. Nak potongan diskaun istimewa dapatkan di jombai.my, Shopee ataupun di Lazada. Baik, sama-sama jumpa lagi.
Terima kasih. Kenapa gelak besar sangat tu? Tak, Datuk kelakar. Baik, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan hari ini sebenarnya kami nak ajak anda semua penonton-penonton Wanita Hari Ini buat crochet. Kalau cakap tentang crochet ni, ini kan Yana mungkin boleh mengembalikan nostalgia ibu-ibu yang sedang menonton ni. Sebab dulu orang buat ketayap lah, buat lapis, chair bag. Betul tak kan? Buat chair bag. Kita nak perkenalkan tetamu kita. Kita bersama dengan Pensyarifah Azliana Said Ali dari retailcrochet.co. Apa khabar? Khabar baik. Alah, comelnya. Okey. Apakah barang-barang yang diperlukan untuk membuat crochet ni pastinya? Benang crochet. Benang crochet. Ini dah siap ke belum? Belum lagi. Okey, sambil-sambil puan, silakan. Dah, Yana, awak datang daripada Terengganu kan? Okay, nak tahulah ni, dah berapa lama sebenarnya belajar ataupun mahir buat crochet ni? Saya belajar daripada 2019. Lepas masa COVID. 2020 lah. COVID. Mula belajar 2019. Sebelum COVID. Okey. Tapi nak tahulah juga kan, belajar ni disebabkan oleh minat ke ataupun disebabkan oleh viral ke ataupun macam mana? Sebab minat. Sebab memang suka buat benda-benda yang baru. Tapi mula datang minat tu dari mana? Sebab tengok di YouTube ke ataupun ada kenalan di rumah ke ataupun belajar daripada mak sendiri ke? Mula-mula tu adik dengan kakak yang buat. Tapi masa tu saya tak minat. Saya panggil dia orang ni nenek-nenek. Sampai hati awak. Sampai hati awak ya. 2019 tu baru saya start buat. Sebab nak cari income lebih. Sebab tengok pun buat master editor kan. Masa tu jadi dia... datanglah minat tu kan. Okey, tapi kalau kita cakap tentang crochet ni kan, kebiasaannya lah kalau nenek-nenek tadi, nenek-nenek ataupun ibu-ibu kita dulu memang dia orang akan buat ketayap. Buat ketayap, buat mittens kan, sarung tangan, sarung kaki, ataupun kadang-kadang mereka buat chair bag lah kan, lapik kerusi tu kan. Tapi sekarang ni kalau kita lihat crochet ni pun dah melalui evolusinya. Dah boleh dijadikan anak patung dan sebagainya. Daripada mana? Fiza lah. Daripada mana awak mendapat inspirasi untuk orang kata mencari kelainan ni? Sebab saya nak mencapaikan impian orang. Jadi bila orang lukis macam budak-budak kan, dia ada patung lukisan yang dia nak, jadi saya boleh buat mengikut desain yang dia orang nak. Bermakna kalau kita ada lukisan patung, contohnya macam Barbie doll ke apa-apa ke, dan saya awak boleh buat. Menarik. Kalau macam muka Yana boleh buat? Boleh. Yana, kita boleh tempah. Okey, tapi kita nak kongsikanlah kan. Kebiasaannya kalau macam satu anak patung ni, macam ni, berapa lama masa yang diperlukan? 3 hari. Kalau yang besar macam ni? Kalau macam ni? Kalau yang ni 5 hari. Kalau bag? Kalau bag 2 hari. Dalam dia macam ni kan? Dalam dia memang tak span. Memang tak span. Tak saya nak peluk kejap. Boleh. Ome. Alah, gebu-gebu. Jatuh pula. Kalau nak buka yang ni pun boleh. Boleh buka lah. Mana-mana? Saya punya fancy. Bestnya. Buka. Tak apalah, awak ambil lah tu. Saya nak pergi piknik dah. Nak pergi dah. Alah. Balik dulu ya. So dalam ni boleh letak apa ni? Kebiasaannya dia boleh, ini beg bekal ke ataupun macam mana ni sebenarnya? Biasanya tu letak laptop. Boleh letak laptop? Letak laptop. Okey. Tapi kan, Azliana, saya nak cuba boleh tak? Macam mana caranya? Macam ni, tarik. Lepas tu tarik lagi. Macam tu je. Macam mana? Cuba Yana, saya cuba tengok. Saya cuba. Yana cuba, saya cuba tengok. Betul? Masuk sini. Ya. Tarik ke sini. Ya. Masuk. Dari belakang. Dari belakang. Tolak. Okey. Tarik balik kat lubang. Adakah sebenarnya kan kalau cakap tentang crochet ni, memang dia punya apa ni, langkah ni berbeza-beza ke semua langkah sama je? Dia ada langkah lain-lain. Kalau ada US, daripada UK, lepas tu Tunisia. Kalau Tunisia tu dia lain sikit. Yang ini daripada mana yang awak buat ni? Kalau yang ni dari US dan UK. US dan UK. Yang boleh tak saya bagi cadangan? Saya cadangkan awak tempah je. Yang 3 hari tu mungkin dari 3 tahun. Dia tadi tunjuk senang je. Sini masuk sini. Masuk ke mana ni? Macam itulah. Okey, dari segi kelas lah, kalau katalah penonton-penonton kita kan berminat, nak tahu dengan lebih lanjut, nak belajar, nak buat anak patung ni, mereka pun juga mungkin nak tambah pendapat, comelnya ni. Kan, ada tak cara yang boleh mereka lakukan? Boleh belajar dekat TikTok.
Little Crochet. Ayah belajar sekali live. Zainal ajarlah. Kalau kelas memang ada buat kelas ke tak? Tak. Sekarang ni memang buat daripada live TikTok sahaja. Kelas di TikTok. Tapi kalau kelas di TikTok tu boleh mahir ke? Boleh. Sama-sama tu boleh dapat duit. Betul tak? Ya, betul. Okey. Kalau macam ni lah kan. Kalau yang tadi tu 3 hari. Kalau yang Ome macam ni berapa hari? Kalau yang ni 3 jam. 3 jam. Sebab dia kecil. Jadi dia lagi 3 jam je? 3 jam Okey, tapi kan Zainal, kalau selain daripada macam ni kan, patung-patung kecil, patung-patung besar macam ni, handbag, apa lagi variasi crochet yang Zainal pernah buat? Saya pernah buat anak patung yang dari custom made daripada gambar orang kan. Dia nak macam muka ni. Dia nak muka dia dekat crochet tu? Ya. Buat jadi anak patung macam ni. Saya dah pakaikan rabbit ni topi. So, sebenarnya tebuan tau. Tak apalah, kita jadikan dia topi. Kita kan boleh variasikan dia. Tengok sebenarnya kan rabbit ni kat belakang ni ada comel. Okey. Kalau macam ni lah kan, sebenarnya sesuai juga dijadikan hadiah. Ataupun macam kalau kita tengok macam kawan kita baru bersalin kan, mungkin sesuai tak dia untuk bayi kan? Sebab kadang-kadang kita takut bayi ni ada macam tak sesuai untuk habuk dan sebagainya. Tapi ini sesuai ataupun tidak untuk bayi? Sangat sesuai sebab yang ni memang saya buat untuk baby. Tapi kalau untuk baby memang sarung tangan dengan sarung kaki saja. Ada buat baju ke, kopiah tomek ke? Ada buat. Boleh biasanya kan kalau ada orang yang nak menempah kan, berapa lama, berapa hari sebelum dia orang kena buat tempahan dulu? Biasanya saya akan beri masa awal sebab dia masa daripada Shopee tu 5 hari sampai 20 hari. Okey, right. Okey, maksudnya kalau kita nak buat tempahan, kita boleh buat tempahan awal, boleh pergi ke laman sawang Instagram ataupun TikTok lah Okey, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Tu adik tu kakak ke adik kat depan tu? Yang tak belakang kamera pun tak nampak. Adik dengan suka buat juga tak? Adik yang start dia. Yang awak panggil dia apa dulu? Nenek. Okey. Bagi anda penonton-penonton yang mungkin teringin nak tengok kan dengan lebih lanjut lagi, boleh pergi ke laman Sesawang sahabat kita ni. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari. Tapi sebenarnya kita dah habis dah, Fiza. Kita dah tak ada vlog dah. Kita nak berehat betul-betul lah. Betul. Kita sambung esok. Kita nak makan mihun esok. Kenapa kita ingat kita ada rehat lagi? Sebab tadi kan daripada sana kita ke sini lepas komplek tadi. Okey. Esok. Kita nak undurkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kita jumpa esok dengan topiknya menu bihun. Fiza suka makan bihun tak? Saya suka, favourite. Tu sebut bihun tadi tu. Sebut bihun. Tapi bihun goreng. Tapi saya suka bihun goreng saya mesti ada kicap. Okey. Okey, jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi.